Baik, Ayyub radhiyallahu anhu kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ihtafaza. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila makan, baginda Nabi akan duduk dengan tenang. Baik. Yang ni kaifiat duduk kita dah ceritakan hari itu. Macam mana Nabi duduk. 3 kaifiat kita cerita. Wa qala akalu kama ya'kulul abdu. Kata beliau, makan macam mana satu orang hamba makan. Hamba makan macam mana? Kan? Rendah diri, tawadhu'an. Sebab tu yang disebut hikmah daripada makan dalam keadaan duduk tadi. Baik. Wa ajlisu kama yajlisul 'abdu fa innama ana 'abdun. Nabi sebut, beliau kata, wa ajlisu, dan aku duduk, kama yajlisul 'abdu, seumpama satu orang hamba duduk. Fa innama ana 'abdun. Sabda Nabi, sesungguhnya aku adalah seorang hamba. Ini sifat hamba. Dalam satu riwayat kan cerita satu orang wanita, bila dia lalu tengok Nabi duduk makan duduk di bawah. Wanita ni dia macam memperkecilkan Nabi. Kan? Dia nampak macam meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar kataan dia kata, Allah duduk makan macam hamba. Nabi kata, innama ana 'abdun. Aku hamba. Sifat tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ni hadis ni nak cerita apa? Ulama tulis nak cerita tentang apa nama dia? Sifat yang akan lahir dengan makan duduk di bawah tu. Tawadhu, rendah diri. Tawadhu, rendah diri. Itu hikmah yang terhasil bila kita mengamalkan tentang sunnah. Baik, di antara perkara yang kita sebut at-tabarruk, dengan memulakan bila kita makan hari itu, kita sebut kita mulakan dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih alim. Itu di antara perkara-perkara yang kita sebut. Kalau kita makan, mula sebelah kanan. Kalau kita duduk ramai-ramai. Baik, kita sambung sikit lagi perbahasan kita tentang sunnah, tentang makan lagi. Baik, kita sebelum makan membaca bismillah. Ada riwayat dalam riwayat Imam Tirmizi, dalam riwayat Imam Abu Daud menyebut bismillah wa ala barakatillah. Bismillah wa ala barakatillah. Sama ada kita baca bismillahirrahmanirrahim afdal, ataupun kita baca bismillahi wa ala barakatillah. Baik, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Apa maksud dia? Dengan nama Allah dan atas keberkatan Allah. Doa ni baik sebab dia adalah doa. Baik, dalam hadis yang lain sebab Nabi sebut ringkas, Sammillah, ya ghulam, sammillah. Wahai ghulam, bacalah bismillah. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim pun masuk dalam riwayat tersebut, ataupun kita baca bismillah wa ala barakatillah pun masuk dalam riwayat tersebut. Cuma riwayat ini ada sikit tafsir sikit. Kita boleh baca sammillah tu bismillah adalah wa ala barakatillah sebelum kita makan. Makna kita nak makan tu kan, kita angkat makan bismillah wa ala barakatillah. Ustaz, saya dah biasa bismillahirrahmanirrahim. Bagus, alhamdulillah. Tapi ini salah satu riwayat yang kita boleh amalkan lah. Baik, jika seseorang lupa untuk membaca bismillah sebelum makan, maka jika dia ingat ketika dia sedang makan, hendaklah dia membaca seperti yang berikut. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Apa nanti berlaku? Dalam sepotong hadis, bila satu orang tak baca bismillah, dia mula makan, syaitan bersama dengan dia. Syaitan pun join sekaki. Kemudian bila dia teringat, aku lupa baca bismillah, dia baca bismillah ni, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bila dia baca, syaitan akan muntah keluar balik makanan yang dia makan bersama. Apa maksud dia bila dia duduk makan bersama? Hilanglah keberkatan pada makanan tu.
Daripada tadi duk cerita keberkatan kita cari, kan? Last kali main duk dia tak baca bismillah, dia join sekaki. Kita manusia kadang terlupa. Bila kita baca balik bismillahi awwalahu wa akhirahu, dia mudah keluar balik segala makanan yang dia makan bersama dengan kita. Baik, hadis riwayat Imam Tirmizi. Jika beberapa orang, dua ataupun lebih makan bersama, maka setiap orang hendaklah makan makanan yang terdekat dengannya. Adalah tidak betul jika ia makan makanan yang di tengah ataupun di hadapan orang lain. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang ni cerita kalau kita makan dalam tulang. Dulang kan? Bukan tulang, dulang. Ni talam lah, makan dalam talam. Bila makan dalam talam tu, makanan kita letak, kan? Himpun di tengah. Letak makanan yang spesial-spesial sikit, kan? Letak sebaiknya di tengah. Jadi supaya semua orang dapat ambil. Sini ambil, sini ambil, sini ambil, sini ambil. Kadang dia pergi ke arah sana, kan? Kawan tu suka sotong contoh, kan? Belah sini duk ada apa udang ke apa kan, dia macam kan? Nabi larang kalau dia duk langkau pergi tempat orang. Kan? Dari sini sana, tarik sana. Kan? Ini kurang beradab. Baik, sekali satu orang sahabat Nabi, dia budak makan bersama dengan Rasulullah. Hadis ni ada banyak hikmah. Bila makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak kecil kan, bila dia makan, tangan dia pergi sana, pergi sini, nak ambil tu, nak ambil ni, Nabi tegur, ya ghulam, samillah. Kul mimma yalik. Wahai budak kecil, Nabi sebut, samillah, baca bismillah. Kul mimma yalik, makan apa yang ada di depan. Di sini, ingat bulan lalu kita sentuh benda ni. Nabi ajak tarbiyah. Nabi marah tak? Ada akal tak? Adab tau. Kadang makan kenduri kan. Budak-budak duduk sana. Nabi ni siapa tuan-tuan? Presiden Madinah. Kan? Tapi makan dengan orang budak kecil. Bukan hamba di situ, budak kecil. Dan Nabi di sini ajak, di mana salah satu hikmah daripada hadis ni, tempat yang sesuai untuk kita ta'lim tarbiyah, mengajar tarbiyah, mendidik anak. Ulama tarbiyah tulis hikmah masa makan. Sebab tu saya sebut hari tu, kalau kita boleh tentukan setiap hari masa makan bersama. Satu tiap-tiap hari. Tapi tak boleh masing-masing sibuk secara mingguan. Anak-anak kita dah besar, seminggu sekali sekurang-kurangnya kita dapat duduk makan bersama ni. Masa ketika makan tu lah kita boleh sampaikan mesej tarbiyah ni. Sebab dia dekat, hikmah. Sebab Nabi tengok ni masa bila? Tengah makan. Dan tuan-tuan, makan, cakap masa makan ni merupakan sunnah. Setengah orang dia silap faham tentang benda ni. Bila makan, nak makan ke tak bercakap? Kan? Makan jangan bercakap. Makan, masa makan cakap adalah sunnah. Ada banyak riwayat Nabi pernah melawak dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masa makan kurma. Kurma tak apalah Ustaz, kurma coklat mah. Ni makan nasi. Ya, cerita ni makan nasi ni. Bukan makan nasi lah, Nabi tak makan nasi kan. Makan roti, mana makan makanan besar berat lah. Sambillah, baca bismillah. Kul mimma yalik, makan apa yang ada di depan. Jadi itu baik. Kita makan hidang tak salah untuk kita ambil kan. Tapi kalau jauh betul, suruhlah orang suruh. Ini semua adab kan. Jangan nak merangkak nak ambil kan. Penting apa yang Nabi ajak, pentingkan adab. Adab hari ni kurang dah dipentingkan. Apa yang berlaku, dia jadi biadab. Bila WhatsApp group family dah mula meninggalkan tentang adab. WhatsApp group family kan, WhatsApp ni dia tak ada, message ni dia tak ada nada. Berlaku biadab. Kalau berdepan ni,
Dia ada adab. Nak cakap pun dia ingat sikit. Tapi kalau dalam grup tu, kan, dia tak ada adab. Masa tu dia rasa tak smash apa, dia smash. Pak makan ke, tak cari tak makan ke, dia bagi dalam tu. Jadi hati-hati. Kalau kita lebih kurang dengan adab, tanpa kita sedar, kita akan melahirkan golongan yang tidak beradab. Bahasa lain biadab. Wujud generasi yang tak tahu tentang adab. Biadab. Lebih kurang. Orang tua pun tak tahu, muda pun tak tahu, hormat ulama pun tak tahu, kan? Sampai macam-macam lah. Hari ni benda ni bukan satu rahsia untuk kita. Kita duk tengok benda. Tapi kalau kita fikir balik, pasal apa berlaku macam ni, dia bukan jadi magic tiba-tiba. Kita lebih kurang. Kita balik kepada generasi dulu, mereka ambil berat, orang tua-tua kita dulu ambil berat tentang adab. Ambil berat tentang adab. Orang lain tegur kalau keadaan anak kita tak beradab pun kita terasa. Hari ni kita pula tak beradab bila orang tegur anak kita tak beradab. Pepi lah dia. Anak aku tahu lah dia. Yang inilah racun yang menghilangkan kita punya peluang untuk mendidik. Baik, kita balik kepada hadis tadi. Hikmah dia masa makan. Nabi ajak kaedah untuk tarbiyah. Baik, makan yang di depan itu adab. Hadis riwayat Imam Tirmizi.